Yang lepasnya sama je. Cuma yang ini memang tak masuk final Saya ingatkan ini untuk your assignment. Okay. Memang tak masuk final, tak masuk final. Itu saya boleh ingatkan lah. Nanti kalau dia masuk final saya beritahu. Sebab yang ada pun tak terkejar. Banyak chapter yang tu pun dah 7 soalan. Nak masuk ni pun dah tak boleh kat ni lah. Jadi kita akan awak tengok balik nota awak. Boleh tak nota awak yang saya beri minggu lepas tu. Saya tu lah. Senang saya tu lagi. Saya forward lagi lah. Okay. Awak tengok dekat WhatsApp. Jadi awak seterusnya, yang pertama, yang kecairan pertama tu, kita nak melihat kepada kecairan. Kecairan ni membawa maksud sama ada company ada duit ke tidak. Dia ada duit ke tidak. Yang kecairan maksudnya dia mampu tak bayar hutang. Kecairan. Kalau ada duit pun, kalau ada aset, adakah aset itu dalam bentuk duit yang boleh dijual, yang akhirnya awak dapat bayar dan membayar hutang. Tetapi kita ada juga yang kedua, itu yang berkaitan dengan kecairan. So kecairan ni masalah jugalah. Kalau kecairan kita tengok, kadang-kadang dia ada duit tapi tak pandai jaga aset banyak. Ataupun tak ada aset, duit banyak, nak tunjukkan dia mampu, dia kasi duit banyak sangat duit tu. Tapi duit tu tak dilaburkan. Tidak dilaburkan pula. Dah untung gitu saja. So yang ini untuk yang kedua ni, ada firms managers generating adequate operating profit. Adakah awak sebagai pengurus adakah sebagai pengurus menguruskan aset dengan baik. Kadang-kadang banyak aset tapi tak pandai urus. Banyak beli aset, untung tak seberapa ya. So yang ini kita ada ratio dia. Ada 4 Senang saja. Lagi pula awak sekarang ni online, formula dah ada depan mata. Dulu saya kena hafal formula ni. Sampai sudah saya tak hafal sebab banyak sangat. Nama pun hampir kurang. So daripada sini, operating return on asset. Daripada nama tu kita dah boleh membentuk formula dia, ratio dia. Operating profit margin. So kalau ada margin dia dah berkaitan dengan sales. Turnover dengan sale, turnover dengan sale. Okey. Tapi kita guna formula. Okey, kalau awak tengok ni kita boleh habis cepat kalau awak ada ni lah fokus Jadi yang ini saya nak laju nak habiskan. Jadi awak tulis sikit lah. Operating return on asset maksudnya operating profit. Return ni maksudnya dalam bahasa biasa dia mewakilkan profit. Untung lah Untung ni awak dapat daripada income statement. Cuba tengok dalam awak punya WhatsApp, income statement dalam table 4.2 tu, 4.1 dengan 4.2. 4.1 lah, sale
Operating profit dia berapa? RM5803. Operating income. Operating profit ataupun di sini operating income. So yang bawah-bawah tu income maksudnya daripada aktiviti. Yang bawah tu ialah macam tolakkan dengan cukai dan sebagainya. So awak ambil yang operating income. Bahagikan dengan total asset. So 5803 bahagikan dengan total asset ni. Total asset, jumlah asset awak boleh tengok daripada balance sheet. Total asset dia ialah 40125 daripada table 4.2. So awak bahagikan, awak akan dapat 0.145. Ataupun yang ini kalau awak tukar dalam bentuk persen ialah berapa? Kalikan dengan 100. So awak akan dapat berapa? 14.5%. Jadi apa maksud 14.5%? Contoh aset awak sini RM1. RM RM1. Jadi untung awak daripada RM1 ialah 14.5 sen. Ataupun 14.5%. Ataupun senang inilah, kalau aset awak 100, untung awak 14.5. Dan kalau low pula, kalau kita nak bandingkan dengan company low ialah 10.6. 10.6 dia lebih tinggi. So daripada dia punya, untuk low, dia punya operating return adalah lebih tinggi berbanding dengan Home Depot. So yang ini awak nak melihat aset yang awak ada, company awak tu ada, aset yang dia ada tu dia boleh menjanakan untung. Kalau aset tu banyak, untung sedikit. Kalau bertambah, awak tambah aset tahun depan contohnya, untung tak naik-naik. Itu maksudnya operating return adalah contoh, ataupun pengurus itu tidak, atau pengurusan secara keseluruhannya ataupun pekerja-pekerja tidak tidak menguruskan ataupun tidak menggunakan aset secara optimum. Ini total asset. Total asset ialah termasuk juga current asset dengan fixed asset. Okey. Dan seterusnya kita ada operating return on asset. Operating profit margin. So awak ambil yang ni senang lah. Yang ni formula ni awak pening sangat. Ini. Yang ni lah operating return on asset. Operating profit margin kalikan total asset. So ini ialah disaggregation of operating return on asset. Tetapi kita ada yang ni awak kena faham, operating profit margin. Ni senang je. Ni formula yang awak gunakan. Operating profit margin ialah operating profit bahagikan dengan sale. So daripada perkataan profit ni, ataupun daripada perkataan operating profit ni, dia akan ke atas ni. So margin dia ialah margin ataupun untung. Kalau margin ialah untung. Perkataan margin tu membawa maksud untung. Tapi kalau margin yang sebenarnya, nanti awak akan belajar dekat costing dia margin over semua. So margin dekat atas, daripada paling atas sekali lah daripada cost variable. Contohnya operating margin ni mesti berkaitan dengan sale. Okay, kalau gitu awak ingat lah. So ada orang kata margin adalah profit. Tetapi kalau dekat sini, dalam kes ini, margin kita rujuk pada sales. So kita nak bandingkan untung operating profit, ataupun yang ini ialah operating income, pun boleh sebut sebagai apa? Operating income. Tadi kita melihat profit berbanding dengan apa? Total asset. Tetapi yang ini kita melihat profit berbanding dengan sales. Tadi kita melihat
aset yang kita beli banyak-banyak, aset yang kita ada, contohnya apa? Kita ada kenderaan, kita ada apa? Tanah, bangunan. So, aset yang kita beli tu adakah ia menghasilkan keuntungan? Tapi yang ini kita nak melihat pula jualan pula. Ini bukan berkaitan dengan aset lagi, ia berkaitan dengan apa? Ia adalah berkaitan dengan ia adalah berkaitan dengan sale. Sale ada pertanyaan? Mikrofon siapa kena off, siapa tu? Operating profit margin ialah kena off. Nur Aisyah Afrina, offkan on your microphone. Nur Aisyah Afrina. Ni saya pun tak tahu nak tekan macam mana ni. Ni. Saya dah mute. Okey, tak apa. Jangan, don't worry, saya boleh mutekan awak punya, tapi suara saya dengar tak? Mungkin awak saya pun pernah terkena. Okey, yang inilah operating profit margin, OPM. So awak kena bahagikan dengan sale. So dia punya operating profit ialah 5803 daripada tadi, dan sale dia ialah mana? Sale awak tengok daripada ni, awak cuba tengok awak punya WhatsApp. Sale ialah 67997, iaitu kalau awak bahagikan awak akan dapat 0.085 ataupun 8.5 per 100. Maksudnya daripada 100 jualan awak akan dapat 8 sen, ataupun untung awak lah 8% saja. Home Depot pula ialah 7.3. Jadi ini soalan paling mudah yang saya tanya. Tapi ini yang biasanya pelajar malas nak buat lah ya. Yang ini awak kena buat. Okey, sebab dalam nota ni. Jadi antara Home Depot dengan Lowe's ni, mana yang lebih baik? Seorang jawab boleh tak? Dia 8.5% versus 7.3%. Mana yang lebih baik ni? Mana yang lebih bagus? Company mana? Home Depot 8.5. Home Depot. Okey. Yang ni benda ni pelajar tak nak buat. Sebab Razim. Sebab Razim. Sebab dia malas nak buat lah. Bukannya malas, dia takut macam mana ayat dia benda ni. Ya Allah. Sebab kita dah kira dah penat, malas nak bab kesimpulan, malas nak. Sebenarnya itu yang paling penting. Dan seterusnya ialah total asset turnover pula. Ni daripada perkataan apa? Total asset dengan turnover. Tadi ni yang paling bosan betul Biasa total asset ke atas. Tadi pula turnover ni sale, dia pula ke atas ini. Total asset turnover, maksudnya di sini ialah daripada asset berapakah kali ganda jualan dia. Okey. Ataupun daripada jualan berapa total asset. Okey. Ini pun sama, awak tengok daripada awak punya ni lah, awak punya financial statement tu. Sale dia ialah
daripada perkataan sale dia ialah daripada sale income statement. So awak tengok income statement table 4.1. So sale dengan bahagikan dengan apa? Bahagikan dengan total asset. Okey. 67997 bahagikan dengan 40.125 iaitu 1.69. Maksudnya dia lebih lah. Aset kita sebanyak 40,000 tapi boleh menjana jualan sebanyak 67,000 ataupun ni tidak mustahil lah ya. Maksudnya awak ini yang bagus lah. Awak aset kurang tapi jualan banyak. Ada yang aset banyak, jualan kurang. Itu berlakunya pembaziran. So awak kalau tengok perbandingan 1.69 berbanding dengan apa? 1.45. Yang ini ialah mana bagus antara 1.69 dengan ni. So yang ini ialah low, yang ini home. Home adalah lebih bagus, better. So awak punya kesimpulan kat sini, awak boleh ni lah, awak boleh which is higher than. Ayat-ayat yang ini awak boleh gunakan untuk awak punya assignment nanti is higher than lows 1.45. So yang ni ayat lah. Nanti kalau tengoklah, kalau awak nasib baik saya beri contoh yang lepas-lepas. Examine tapi saya tak nak berilah, nanti awak tiru lah. So examine managing asset, fixed asset turnover. Fixed asset turnover ni ni tadi lah apa? Tadi lah total asset, tapi yang ini total asset ni termasuk apa? Total asset ingat tak? Total asset ni termasuk apa? Fixed asset dengan apa? Fixed asset dengan current asset. Fixed asset ni fixed asset ataupun non-current asset. Okey. Fixed asset juga dikenali sebagai non-current asset. Tetapi sekarang ini kita ni dua-dua lah dicampurkan total asset. Tapi yang next ratio yang seterusnya ialah fixed asset sahaja. Fixed asset sahaja. Yang ini dah termasuk kedua-duanya total asset, tapi yang ni fixed sama je lah. Ini sama je, saya tak payah tunjuk lah. Maksudnya sale bagikan dengan net fixed asset. Cuba awak tengok dalam awak punya WhatsApp, kadang-kadang awak keliru fixed asset ataupun yang net. Awak tengok table berapa? Table 4.2 tu. Net fixed asset, okey, ialah 25,060. Bila awak bahagikan, awak akan dapat berapa? 2.71. 2.71 ni maksudnya apa? Dia punya sale dia daripada 2.71 daripada asset, fixed asset dia ialah 1.00. Ni fixed asset, yang ini ialah apa? Sale. So sale dia adalah lebih besar 2.71 berbandingkan dengan fixed asset. Kalau lower ialah 2.21, so awak kena pilih yang tertinggi 2.71 versus 2.21. So awak pilih yang ni. Okey, senang kan? Ni agak paling senang lah. Yang inilah. So yang ini awak tak payahlah nak ngapal-ngapal ni. So awak hafal formula dia. Dia makin lama makin ke bawah lah, daripada yang profit asset, and then inventory. Ni tak payah Okey. Fixed asset turnover ada ni fixed asset turnover, sorry fixed asset turnover. Fixed asset turnover. Examine efficiency in generating sales from investment in fixed asset. Okey. Yang ni lah yang awak dah kira semua dimenangi oleh apa? Home Depot.
antara dua company. Kalau boleh awak punya assignment pun tunjukkan macam ini. Okey. Yang ketiga, how is the firm financing its asset? Apa maksudnya? So kalau boleh nanti kita insya-Allah ada beberapa slide lagi ni kita akan ada kejap lagi habis. Kejap lagi awak sabar saja. Kita akan ada awak kata apa, Google Form lah, soalan objektif, tapi mudah je Maksudnya awak boleh hantar surat awaknya esok lah hantar kan. Sekali je tau. Sekali je diberi peluang. Dan kalau boleh saya akan terus bagi soalan assignment. Soalan assignment. Okey. Kalau yang persoalan pertama tadi, question 1, kita ada question 1 yang berkaitan dengan liquidity. Question 2, liquidity. Question 2 yang baru tadi lah berkaitan dengan apa? Operating return on asset. Operating return on asset. Maksudnya awak tengoklah dia punya apa? Asset bandingkan dengan sale, bandingkan dengan profit tu je. Tapi yang ketiga ni ialah how is the firm financing? Macam mana pula company itu pandai-pandai beli duit, dapat duit dari mana? Kadang-kadang awak perasan orang kaya tu duit tak ada. Duit tak ada. Minta maaf cakap. Awak tanya dengan mak bapak awak, minta maaf cakap cuba tanya dengan mak bapak awak. Marah pula mak bapak awak Dia beli rumah tu menggunakan apa? Awak tengok mak bapak awak sanggup berkorban. Dia tak tentu orang kata apa, hidup ni tak berapa pasti, tapi dia sanggup berkorban untuk awak kan. Membeli rumah dengan pinjaman kan. Tak tentu orang, mana tahu kena berhentikan kerja ke kan. Saya minta maaf, dia mungkin ada yang terkena sekarang ni. Saya jumpa dengan kawan saya lah malam tadi, terjumpa. Dia baru diberhentikan kerja kan. Kejap dah PKP ni, kejap Singapura dapat kerja kat Pengerang, kena berhenti pula. Okey. Anak 5 orang, bini tak kerja. Itulah maksudnya. Macam awak yang ada mak bapak yang masih bekerja, bersyukur alhamdulillah sebab buktikan awak belajar. Okey. Tapi insya-Allah untuk subjek ni insya-Allah kalau awak ikut kata saya ni dapat A. Okey. Okey, don't worry. Dan saya pastikan awak A. Yang itu yang paling mahal saya. Itu yang paling mahal. Pensyarah paling berani. Awak boleh anugerah saya pensyarah paling berani meletakkan semua dapat A. Okey. Kalau awak dapat A, bermakna saya gagal lah. Saya gagal. Tapi semua yang ikut saya memang A lah. Kalau tak percaya financial management. Yang tak ikut saya, cara saya tak datang, nipu lah So hantar assignment tak hantar. Okey, itu dah saya sebut rasanya. Yang ini lah berkaitan dengan does the firm finance its asset by debt or equity or both? Maksudnya adakah company dapat aset tu daripada pinjaman ataupun equity ataupun kedua-duanya? Maksudnya di sini, adakah menggunakan duit dia? Macam bapa awak, adakah beli rumah ada hutang ke tidak? Ataupun dia mungkin dapat rumah tu daripada duit dia di kedai SP. Itu equity dia untuk hari tua kan. Ataupun pinjaman, ataupun kedua-dua lah. Kedai SP tu kita contoh dapat duit daripada
Boleh keluar Ingat saya buat cerita kosong ni. KWSP bapak awak simpan tiap-tiap bulan potong gaji kan. So dia ada akaun satu ni yang boleh dikeluarkan. Contohnya 30%. Ni equity tau. Lepas tu contoh 30% dapatlah 30,000. So dia loan sebanyak 100,000. Ni yang dia punya equity lah. Ataupun dia tak keluar dari EPF. Dia menggunakan 100% loan. Ada sekarang ni menggunakan 100% loan. Jadi 130,000. Sungguh risiko sebenarnya loan ni sebab dia kena bayar dalam masa 25 tahun. Kejap-kejap interest naik. Ya. Kejap-kejap gaji kena potong. Kena berhenti kerja. Macam mana nak bayar? Sebulan berapa? Lepas tu dia lelong dan sebagainya. Sebab itu kalau awak sebagai dalam syarikat, awak sebagai owner syarikat ni, awak nak tahu aset ni beli banyak. Dari mana dapat duit Daripada mana? Daripada loan ke? Loan akhirnya awak kena ni kan. So kita kena tengok debt ratio. Kalau banyak company tu banyak sangat hutang, tak nak kena hutang macam AirAsia tu. Kalau awak nak tahu AirAsia tu ataupun syarikat penerbangan MAS, Cathay Pacific, American, semua dah teruk dah sekarang Dia nak parking dekat Senai Airport contohnya, dah kena bayar. Kena bayar. Macam kereta parking kereta kan, pun kena bayar lagi. Kereta kan terbang besar tu, Satu hari 5,000 ada satu kau terbang kan. Dah lah kena bayar. Rosak pula tu kat parking kat bawah tu. Kenapa rosak? Kereta bukan boleh macam kereta. Contohnya cuaca lembap. Jadi ataupun cuaca lembap. Jadi enjin tu akan basah dan sebagainya. Dia akan rosak. Contohnya wire-wire dan sebagainya. Burung masuk. Sebab itu kadang-kadang yang paling bagus parking kat mana? Kereta api kau terbang tu. Rupa-rupanya dekat gurun Sahara sana kat Australia. Dia parking kat situ. Jadi kena bayar juga. Jadi bila dah orang tak ada, duit maksud tak ada, dia terpaksa berhutang. Company terpaksa berhutang untuk mendapatkan aset ataupun nak bayar operating. So kita nak tengok, awak nak menilai company itu dari segi apa? Debt ratio dan time interest earn. Time interest earn, awak tahu, awak pinjam 100,000 pinjam 100,000, ada interest. Interest dia ialah contoh 10% kali 100,000, 10,000 tau setiap tahun, satu tahun. 10,000. Pokok dah kena bayar juga. Okey. Jadi mungkin kalau awak tanya mak bapak awak, kalau agak-agak nasib awak baik, dia akan beritahu. Ada nasib tak baik, sampai tapak tangan kat muka awak contohnya. Contohnya sini RM dia bayar setiap bulan 2,000. Dah ni. Inilah 2,000 ni contohnya dia bayar kan. Pokok contohnya 1,700. Pokok lah 300 ialah interest. Sebenarnya interest pun saya katakan tadi, dalam Islam memang dia mengharamkan interest tapi sekarang ni ya Allah, kalau boleh lah awak dengar cakap saya, janganlah buat pinjaman So awak belilah, kumpul duit beli cash, kumpul duit beli cash. Sewa pun sanggup tak apalah. Okey. Sebab yang Islamic loan tu pun bukannya Islamic 100% tau. 70% saja dia Islam Itu awak nak dengar cakap saya, dengar lah. Tak dengar sudah Okey. Ni formula dia. Senang. Debt ratio ialah total debt bagikan dengan apa? Total asset. Senang je. Debt ratio, perkataan asset mana pergi? Mana saya tahu. So debt ratio, total debt. So asset ni ialah dia punya
Saya tak tahulah kenapa dia tak tulis aset Awak hafal Debt ratio bandingkan dengan aset. They are indicate the percentage of the firm's asset that inilah aset ni. Tapi kenapa tak suka nama debt asset Sebab aset ini dibiayai oleh apa? Aset tu rumah awak. Rumah yang awak duduk sekarang ni dibiayai oleh loan sebenarnya, hutang. Tetapi kalau mungkin mak bapak awak minta maaf sebab saya selalu guna mak bapak awak disebabkan awak lebih jelas sebab awak tak ada dalam perniagaan, tak pernah kan. So awak anggap institusi family awak tu perniagaan lah perniagaan. Marah lah mak bapak awak pula Okey, perniagaan. Jadi mungkin mak bapak awak tu banyak aset tau. Ada tanah, ada rumah. Saya nak tanya saya nak tanya awak sebagai awak punya assignment awak punya assignment boleh tak awak tanya tiap mak bapak awak. Kalau nasib baik memang dapat lah jawapan. Kalau tak nasib baik memang ni memang mendapat awak Okey, awak tanya mak bapak awak berapa aset dia. Berapa aset dia, banyak tak aset? Kalau ada seorang boleh respon tak? Belagak saya tanya ni Hello, siapa yang berani tanya ni? Boleh, Hello? boleh. Boleh tanya. boleh. Tapi kalau dia kata Boleh. dia kata kalau ada lebih kasih pencerahan sikit. Ayah saya baru jual sir. Aduh, sedih tu. Allah Akbar. Dia berkorban nak jual aset untuk awak sebenarnya Okey. Cakap dengan mak bapak awak kalau ada lebih kasih saya sikit. Okey. Alright. So total asset ni, banyaknya aset tu daripada semua aset tanah, banyak tak hutang? Nanti bapak kau tanya aset aku, hutang aku tak nak cerita. Tak tanya. Okey, tanya juga. Dan soalan tanya aset, tanya hutang. Okey? Aset okey lah, senyum. Bila tanya hutang, kau nak buat apa? Tanya hutang aku, kau nak bayar aku hutang aku. Contoh gitu. Yang ketiga, awak tanya reserve. Reserve. Ada tak dia simpan duit? Tanya dia. Ada tak dia simpan duit kat mana-mana? Abah ni selalu cakap tak ada duit. Dia selalu cakap tak ada duit. Kat mana duit abah sebenarnya? Reserve kat mana? Tanya je. Dia mungkin reserve bawah tilam, dalam tanah. Okey. Mungkin juga yang sekarang ni dia tukar dalam bentuk KWSP. Duit bapa awak dalam KWSP, nanti umur dia 50 tahun dia boleh keluar. Akaun 2. Umur 55 dia boleh keluar semua. Okey. Itu reserve. Dia ada duit lah. Mungkin dia simpan dalam hutan. Awak tak tahu. Kadang-kadang dia dekat hutan, dia pergi setiap minggu ke, dia ada kebun tau. Kat kebun tu dia ada buat tanah tau. Tanah dia. And then dia gali lubang tanah tu, dia masukkan duit dia. Tak tahu. So awak kena tahu juga. Mana tahu nak minta jauh juga. Kalau mana tahu mak bapak awak ada meninggal ke apa, minta jauh. Contohnya, jadi duit itu kat mana nak urus tu? Jadi awak kena tahu. Berani nak tanya tak? Seorang jawab. Sekejap lagi saya tanya je. Nanti awak tanya. Ya. Awak tanya, awak respon. Apa ke sana? Sampai ke tangan? boleh. Malam ni saya tidur makcik hut je. Boleh. Sir, ayah saya baru tanam pokok durian. Kat mana tu? Nanti saya boleh pergi Dah ada buahnya. Boleh, tapi dia baru naik 3 meter. Tapi banyak ada tanam. Dia durian tu yang besar. Pokok rambutan je. Awak yang habiskan. Okey. Nombor 1, awak tanya aset. Nak tahu. Tapi mak bapak sekarang okey. Mak bapak dulu kalau tanya dapat sampai tangan kat pipi ataupun kalau apa,
mungkin ialah yang paling okey masuk hospital. Okey. Kalau nasib awak tak okey masuk hospital gila dah otak awak dah bergigau, dah kena sepak gitu kan contohnya. Tanya betul-betul. Alright. Jadi yang ini hutang dia ialah aset ialah 40. Nanti kata pesara kau ni dah tak tahu apa nak suruh buat nanti awak akan tahu nanti dia punya sebab tahu heti kehidupan macam mana. Okey. 40 125 hutang ialah 21,236. Alright. Aset ialah 40,000, hutang 21,000. Separuh ialah hutang. Maksudnya mana lebih bagus? Tinggi ke rendah? Home Depot adalah 53%. Kalau low ialah 46%. Mana bagus? Jawab salah seorang. Kalau tak boleh jawab, memang kelas awak sampai malam. Saya boleh tahu ajar sampai 6 jam straight. Low. Low. Jawab jangan pilih jangan Bapak slot. saya nak allow ni. Saya nampak awak memang saya saya letak khemah kat luar. Okey. Alright. Okay. Yang ni 46%. Maksudnya jangan pilih yang tinggi. Tadi show je tinggi kan. Ni yang rendah lah. Sebab ia berkaitan dengan debt. Alright. This is higher than. So kalau boleh hutang awak mesti kurang. Total debt bahagi dengan apa? Total asset. Okay. So yang ini tak ada pun buat keputusan So awak buat pilih yang the lowest lah. Time interest earn. Time interest earn ni maksudnya ialah yang ini awak dah dapat daripada table tadi. Table macam mana dapat daripada table tu? Dapatlah daripada awak tengok masa awak tu. Saya terlepas pula Suka sangat saya sebab awak tengok harta mak bapak awak mungkin dia lebih kasih sikit saya cakap tinggi. Boleh sir. Saya ada tanah kalau sir nak sir boleh ambil. Okey. Alright. Awak tengok Dr. Debt. Dr. Debt dapat dari mana tu? 21236 liabilities ni iaitu total liabilities. Okey. Total liabilities. Apa maksud liabilities? Hutang, jumlah hutang Awak tengok dalam table 4.2. Table 4.2. Okey, bahagikan dengan total asset lah. Tahulah total asset ada 40,125 ataupun 53%. Maksudnya daripada jumlah aset separuh 53% ialah hutang. Okey. Ni awak kena guna betul-betul. Nanti awak dah kahwin baru awak take place awak berperanan seperti bapa awak tau atau mak awak. Masa tu anak awak tanya kena. Okey. Kau ingat senang nak cari duit contohnya. Jadi kat sini awak yang tengok company tu banyak aset tetapi cuba tanya hutang dia. Tapi kalau awak tanya nanti kau nak bayar ke hutang aku? Takut pula awak dah tanya okey. Sebab itu awak jangan menilai orang sangat. Jadi kalau boleh dalam hidup awak kurangkan hutang. Yang seterusnya ialah ni time interest earn ni bagus juga ni. Ini time interest earn ni maksudnya the ratio indicate the amount of operating income available to service interest payment. Maksudnya untung awak ada tu, awak dapat untung sebenarnya untuk bayar interest tau. Ya Allah, awak tengok bank tu. Awak tengok ada tak bank yang tak ada bangunan? Saya tanya awak. Ada tak bank yang tak ada bangunan? Okey? Tak ada. Semua bank ada bangunan kan? Daripada mana dapat bangunan tu? Government. Bosor-bosor pula. Daripada interest lah yang dapat. Yang awak bayar interest tu. Mana? Faedah. Faedah. Yang awak pinjam. Contohnya 100,000. Beli rumah kan. Tapi akhirnya awak bayar 350,000 awak jangan main.
Maksudnya sini 250,000 pihak bank dapat daripada awak. Sedih kan? Banyak tu. Terlalu banyak. Tapi kita tak perasan sebab kita bayar tiap bulan. Okey, sebab itu awak tengok mak bapak awak kalau hujung bulan termenung termenung je apa? Uh, jadi awak jangan menyusahkan dia bagi Okey, dia termenung je sebab nak bayar tu. Lepas tu bank dapat duit. Okey. Daripada interest So yang ini contohnya ini dapat mana 530. Tengok jap dekat table income statement table 4.1 cuba tengok. Table 4.1 interest expense ada tak? Interest expense. Expensive. Yes. Alright. Yang ini ialah apa ni? 5803 operating profit untung. Ini tadi lah operating income ataupun operating profit. Okey. Jadi 5803 untung bahagikan dengan interest saja ialah 530 juta. Awak tengok untung ialah 5.8 juta 5 bilion tetapi untuk interest saja kena bayar 530 juta. Okey. Betapa banyak interest iaitu daripada untung 10 kali interest. 11 times. Tapi loan ni dah mula nak menang kan. Tadi dah asyik kalah je yang berkaitan dengan apa tadi? Liquidity kan. Tetapi berkaitan dengan dia punya pengurusan hutang, ini yang masuk gini. Kadang-kadang awak tengok ada orang kaya tu okey lah banyak duit, banyak harta. Tetapi asyik bergaduh je, asyik apa, along ke cari ke, hutang kejar. Okey, sebab interest tinggi. Dan ada satu company, ada satu orang ni, dia gaji dia kecil. Yang ini seorang contohnya gaji besar Yang seorang ni ialah gaji kecil. Seorang tu gaji 8,000 ataupun 10,000. Seorang ni gaji 2,000. Tapi yang 2,000 tu senang hidup dia, anak pun ramai. Alright. Sebab mungkin dia di pihak low ni, iaitu dia hutang tak banyak. Jadi antara home depot ni dengan low, mana yang lebih bagus? Yang ini ialah 10.9. Yang ini 9. Awak pilih yang mana? Tinggi ke rendah? Rendah. Bagus. So awak dah faham. Okey, yang ni maksudnya kefahaman dalam kelas tau. Okey, jangan awak membaca. Memang sampai sudah 20 tahun awak tak faham. Okey. Interest is not paid with income but with cash. Oftentimes, best perkataan ni, oftentimes. Awak boleh highlightkan perkataan ni. Oftentimes, usually perkataan usually boleh tukar ni lah. Usually, oftentimes, firms are required to repay part of the principal annually. Last time interest earned is only accrued measures of the firm capacity to service its debt. Maksudnya di sini, ini ialah interest ini sebenarnya kalau terlalu tinggi, ia mengikat kepada apa? Kemiskinan. Yes, pandai. Ya Allah. Saya tak sebut tadi kan? Awak dah sebut. Awak lebih pandai pada saya. Maksudnya dalam Al-Quran disebut setengah muka, saya lupa surah mana. Di mana kalau hutang banyak, itu menuju kepada kemiskinan. Bila hutang banyak, lihat ciri-ciri orang gila yang seterusnya bila dah miskin, dah tak tentu arah, itu yang jadinya kes apa? Bunuh diri lah, kes depression, and then kebanyakan lah kes-kes yang bunuh diri. Kes bunuh diri disebabkan hutang. Jadi kalau hutang ni awak memanglah orang yang mengutip hutang tu akan provoke kita. Awak dalam kes macam itu awak kena bersabar, tengok balik, relax. So awak kena boleh susun balik dengan pihak bank boleh susun. Kalau kat sini kita ada, kalau contohnya parent ada masalah, boleh berjumpa dengan AKPK counselling lah. Instead of bayar bulanan
bayar bulanan contohnya 3,000 sebulan. Kalau jumpa dengan KPK dia boleh bayar contohnya 1,000. Tapi tempoh dia panjang sikit lah. Okay. Tapi boleh hidup lah So kalau your parents contohnya, dia boleh berhubung dengan KPK ataupun boleh pergi ke bank untuk buat penyusunan semula. Tetapi jangan sesekali pergi ke Ahlong bukan Ahlong ke yang untuk meminjam duit. Jangan sesekali, sebab Ahlong ni kalau awak pinjam 5,000, interest dia mungkin menjadi 20,000 Bank pun sebenarnya Ahlong juga. Banyak dia ambil kita punya ni. Tadi yang saya sebut tadi 100,000, dia ambil interest 250,000. Banyak kan? Awak nampak Ahlong dahsyat, tapi bank pun tak sama dahsyat teruk ni Allahu Akbar. Kita tak tahu apa kedudukan bank itu ke akhirat nanti sebab itu saya berani cakap. Dulu saya awal-awal kerja, saya tak berani cakap macam ni sebab kita tak perasan. Tapi bila dah banyak sangat, awak tak dapat nak beli apa, bayar hutang saja. Jadi itu yang jadi ni. Sebab nanti saya nasihatkan awak nanti bila ni, itulah, jangan hutang sangat. Saya pun tak. Tapi saya confirm awak mesti terlupa punya. Okey, ni Home Depot. Ni dia punya kesimpulan. Tadi sorry. Ini summary dia. Yang tadi ada ratio dengan low kan. So awak pilih yang terendah. Okey, seterusnya ialah question 4. Other firms managers provided a good return. Good return maksudnya kita berdasarkan ROE. This is analysed by computing the firm's accounting return on common stockholders investment on return on equity, ROE. So yang ni memang, kalau awak tahu, kalau dekat firma, semua syarikat yang besar-besar yang ada annual report, mesti ada dia tulis ROE. Ataupun dekat saham dia ada tulis ROE. ROE ialah apa? Dia tulis saja, tapi awak kena kira. Kan? ROE ialah return. Ni perkataan return. Return ialah kita boleh terjemahkan dalam bentuk, return ialah pulangan kan, net income ataupun net profit. Bagikan dengan total common equity. Equity lah saham. Rasanya awak dah ambil apa? Financial accounting tu kan. Yang bawah apa? Dia punya equity. Total common shares ordinary shares. Jumlah equity, jumlah modal So awak ingat kita ada apa? Asset sama dengan liability tambah equity kan. Yang kat balance sheet tu, financial position, di bawah equity tu, itu total common equity. Maksudnya yang ini yang sebelum-sebelum ni lah bahagikan dengan apa? Bagikan dengan total asset. Tapi yang ni bahagikan total common equity pula. Okey. Di mana saham sebenarnya equity ni daripada pelabur pelabur yang kasih duit. Company yang besar-besar ni, awak ingat dia ada duit ke? Asia, Tony Fernandez. Alright. Dia ada duit ke untuk bayar sekarang ni, bayar dia punya apa, hutang setiap bulan, boleh mencecah setiap bulan, nak kena 500 juta. Ada duit ke 500 juta? Tak ada. Semua itulah datang daripada saham-saham yang orang beli. Pelanggan kan beli saham. Macam awak beli saham, awak kasih duit kat dia, kat Asia, dia akan menjalankan. Sebenarnya awak sebagai pelabur ataupun owner lah, kalau banyak, itulah. Itu total common equity. Awak sebagai pelabur mestilah nak income ataupun profit yang tinggi company yang awak laburkan itu. Alright. So return on equity biasa akan diberi dalam dekat mana-mana awak tekan ROE. Okey. So kalau kat sini awak bagilah
Net income bahagikan total common equity 3338. Yang ini net income, net profit Yang ini apa? Total equity. Cuba tengok table tu, balance sheet. Okay. Total common equity kan. Yang ini total common equity. Awak kat sini memang senang sebab dia dah beri exactly. Tapi nanti awak cari memang susah nanti tapi seronok Net income ialah apa ni? Net income ialah 3338. Ni tu net income. Kita bezakan net income ni, tadi kita ada operating income, tapi ni net income memang setelah tolak semualah. Tolak tax, tolak interest, bawah sekali lah 338 ni. Ni awak kena tengok. Boleh tak tengok sekarang table 4.1 Ini table 4.1. Yang ni table apa? 4.2. Jadi dia cross lah. Dia punya net income bahagian dengan total equity iaitu 17.7. Jadi daripada saham yang awak kasih tu, saham yang ada 17.17% ialah Home Depot ialah 17.7%. Maksudnya kalau awak saham 17% sebenarnya awak punya ni, awak punya return. Tetapi yang awak dapat net sebenarnya hanyalah macam ASB tu, berapa persen? 5%, tabung haji 6%. Tapi sebenarnya kalau ditengok ialah 17. Kenapa dia kasih sikit? Sebab dia ada apa? Pihak dia ada kena reserve Okey, pihak tabung haji tu dia kena simpan untung dia untuk reserve. Macam-macam berlaku. Bank sekarang ni lah contoh, memang bagus betul saya ajar sekarang ni company kena bayar apa? Gaji. Walaupun dia tak market kat overseas dia tak ada. Sale lah kurang. Gaji kena bayar Okey. Jualan terhad. Biasa kat overseas ada jualan, tak ada perkembangan mengecut sangat So kalau adanya reserve yang tu saya suruh awak tanya bawa, kalau ada reserve dia boleh hidup. Kalau contoh saya minta maaf kalau tak ada, insya-Allah Allah beri rezeki, tapi kalau tak ada reserve itu agak sukar. Sebab itu awak tengok negara-negara yang kaya, dia reserve dia besar, dia masih boleh hidup lagi Tapi kat Malaysia ni, realitinya kat Malaysia ni saya tengok kebanyakan dah teruk lah. Kebanyakannya boleh katakan saya dah jumpa lah bapak-bapak pelajar yang kena berhenti. Dia beritahu memang susah. Okey, sekarang ni dalam keadaan susah. Sebab itu awak kalau ada duit itu. Sebab itu yang inilah dia punya. Kalau yang ini awak kena tengok ROE yang tinggi ke rendah. Awak kena pilih yang ROE tinggi ke rendah. 17.7% versus dengan 11.1%. Ini home, ini low. So awak pilih yang 30, dia tinggi. Okay, dia ada perkataan favorable, memuaskan Alright. Okay. Dan seterusnya kita boleh guna question yang terakhir ialah market value, PE, economic value added. Yang ni tak masuk dalam awak punya assignment Yang ni orang kata susah sebab market value bertukar-tukar, economic pun tak ada yang standard What investors think of management. Yang ni awak akan sentuh nanti. Investors think ni awak akan sentuh nanti chapter yang berikut ni lah, kalau kita nak kira dia punya valuation of shares dan sebagainya. Ini yang ni bagi untuk pengetahuan price earning ratio
daripada perkataan ni PE ada jugalah tadi tadi ROE dan ada juga PE. PE ialah price earning. Price ni merujuk pada market price. Earning maksudnya earning per share. EPS ni MPS. Okey. So yang ini maksudnya price per earning, investor are willing pay more. 17. Yang ni awak kena compared to lows 17.85 dengan 16. Maksud ni nilai nilai. Ini ibarat macam JDT. JDT dengan Kelantan contohnya. So nilai mana awak rasa tinggi? Kelab JDT dengan Kelantan FC contohnya kan. So pastinya kelab JDT nilai dia tinggi. So jadi memang ini contohnya lah Messi lah. Messi dengan contohnya awak banding ini terlalu jauh lah. Messi dengan siapa tu yang Syafiq Rahim lah contohnya kan, pemain Malaysia. Jadi awak tengok nilai Messi tu lebih tinggi daripada pemain Malaysia lah. Alright, yang ini awak kena pilih yang tertinggi. Okey. Price book ratio, yang ini pun equity book ni market price ni equity book value Okey, awak pun boleh tengok lah. Yang ni pun tak ni tak masuk dalam syllabus lah. Ni untuk pengetahuan saja. Sebab ia berubah-ubah. Harga dia berubah-ubah. Susah awak nak buat analisis. Awak guna analisis yang sedia ada lah. Nombor 1 hingga 3 ke 4 itu Okey, awak pilih yang Home Depot lah. Okey. Dan terakhir adalah limitation of financial ratio. Apakah kelemahan financial ratio ni? It is something difficult to identify industry category. Jadi awak akan tahu nanti, awak susah nak tahu kategori dia. Perbandingan dia susah. Contohnya kalau pemain bola kan, awak nak kehebatan dia. Messi dengan siapa? Dia akan bandingkan dengan dia punya midfield ke ataupun striker kan. Dia tak boleh bandingkan dengan keeper ke kan. Okey. Ini macam sama juga. Macam contoh AirAsia, dia kena bandingkan dengan apa? AirAsia dengan MAS. MAS pun pula lain pula. Dia bukan tambah murah kan. Kalau lebih AirAsia dengan Lion contohnya. Tapi luar negara pula. Susah kita nak bandingkan. Lagi satu macam IOI contohnya. IOI ada juga getah kelapa sawit. Awak boleh bandingkan genting kan. Susah kita nak, sebab dia mungkin ada konglomerat Kalau company ada konglomerat, dia banyak macam-macam projek dia ada Kalau IOI tu dia ada kelapa sawit, dia ada perumahan Kalau genting tu dia ada pula lu. Dia ada perjudian. Yang lain. Jadi tak boleh bandingkan. Susah. The published peer group or industry average only approximate. Approximate maksudnya hanya anggaran saja. Industry average may not provide a desirable target ratio. Accounting practice differ widely among. So accounting practice dia berbeza antara satu company yang lain. Contohnya kalau servis dengan production contohnya. Production ni contohnya awak buat kuih makanan lah, processing. Servis ni contohnya AirAsia. Susah lah. Dia punya stok macam mana berbeza-beza, jadi awak susah nak bandingkan. A high or low ratio does not automatically lead to a specific conclusion. Jadi kalau yang tinggi ataupun rendah, awak tak boleh buat satu conclusion yang spesifik. Mungkin duit banyak, tapi
Orang tu duit sikit, tapi duit sikit tu sebenarnya tak tahu akan datang dia untung kan, sebab dia melabur banyak. Tak tahu je. Dia duit sikit. Dia buat investment banyak. Contoh awak ada duit, seorang awak ada duit, kawan awak tak ada duit, tapi kawan awak tu dia ada aset, ada yang kata tadi ialah apa? Contoh bapa awak ada kebun durian, tapi yang tu duit banyak tapi kebun tak ada. Awak tak boleh buat keputusan yang kawan awak yang banyak duit tu ialah orang kaya. Okey. Season may bias, season. Yang ni season. Sebab itu yang pandemik ini Allah tunjuk bahawa mungkin kita punya sepandai-pandai siapa investor tu investor melabur saham, dia tak tahu pandemik ni boleh berlaku. Ni season lah. Season ni mungkin musim teruk lah. Ini yang menjadikan musim-musim juga ialah contohnya musim cuti sekolah, musim tengah market negara tersebut okey. Jadi kita tak tahu, tak dapat penterjemahan yang tepat. Alhamdulillah kita dah habis bab ni, statement, dan saya akan beri nanti contohnya. Saya akan beri awak dengar awak yang itu hanyalah sahaja apa? Hanyalah sahaja soalan. Sebenarnya awak boleh apa? Sebenarnya awak boleh pelbagai cara nak buat analisis ini. Okay? Bukannya mudah lah nak buat analisis. Kadang-kadang company sendiri tak buat analisis tentang company dia. So ni tugas awak untuk menganalisis company tu berdasarkan formula-formula yang telah awak belajar. Okay? Antaranya nanti saya beri ni. Antaranya account turnover, asset test, current ratio, days inventory, ni semualah. Semua ada formula dia dan semua ada kefahamannya. Dan yang sebenarnya awak kena buat assignment. Awak ingat situ, kadang-kala data tak ada, kadang-kadang maklumat tak ada, awak tinggalkan je lah. Tinggalkan. Kalau awak confused pun awak tinggalkan. Contohnya economic value added ni tak ada, tak payahlah. Yang ada je lah. Okay. So macam mana awak nak ni, macam mana awak nak cari annual report? Saya dah terangkan. Contohnya ialah awak minat apa benda ni, genting lagi, Asia, PDF. Awak tulis sikit PDF annual report tahun. Awak tulis sikit boleh tak? Takkan awak tak malas sangat nak tulis. Sikit je ni. Nanti awak tanya susah lah. Ni 40 orang. Awak Google Asia PDF. Awak tukar lah company Asia, atau awak minat apa, Samsung ke, ataupun National, Nike ke, and then tahun berapa 2019 ada lah, 2020 belum, 2019. Ni annual report. Tapi ada juga daripada investor punya ni, pandangan pun boleh tengok. Mudah juga, dia dah beri kan. Ni annual report ni. Download lah. Interactive annual report. Ni macam mana interactive annual report ni? Boleh juga. Dia tak payah print, tak payah download. Ni benda. Oi, bunyi ni. Boleh baca gitu je. Kemain dia Asia ni.
Oh, lambat lambat. Okey. Awak boleh tengok sini dekat muka surat berapa ni. Ni mana? Banyak muka surat ni. Dia financial statement tau. Okey. Allahu Akbar. Banyaknya. Awak boleh gini lah. Download pun boleh lah, download. Dia macam-macam. Ni annual report, ada final 5-year financial key and operating statistic. Ada kat ni. Dia ringkaskan kan. Untung nampak. Rugilah tahun 2019. 2018 untung nampak 1.6 bilion lah. 2019 rugi. Ni ada lah return on total asset. Ni dah tu ada, senang. Tapi kalau boleh awak kena tengok annual report lah. Annual report. Ni lah, download. Jadi awak boleh baca tau annual report. Okay. Jadi nanti saya akan beri soalan, assignment. Awak kena hantar dalam tempoh tu lah. Saya akan beri tempoh. Ni minggu ketiga sebulan lagi lah awak buat. Okay. Saya cari soalan ni boleh Sekejap. Saya sebenarnya sama je yang saya lepas punya. Kau pilih tugasan Sekejap ni ratio analisis ni awak kena pilih 5 daripada banyak ni. 5 campur 4 9 9 tambah 4 13. Daripada 9 tu buat 5 je. Lepas tu cerita sikit lah. Kira, explain, bezakan, ceritakan apa awak punya pendapat, bagaimana nak mempertingkatkan. Nanti saya akan masukkan soalan ni.
Okey, maksudnya awak daripada annual report tu, awak akan dapat financial statement dia. Kalau boleh ni report lah then awak kira lah dia punya current ratio dia berapa acid test ratio dia berapa. Saya pilih nak 5 saja daripada 13, 5 saja Saya tahu mungkin ada yang tak ada maklumat ke. Okey, ada pertanyaan tak? Nanti saya akan masukkan kasih nota tu dalam awak punya WhatsApp dan dalam tu. Okey, ada pertanyaan tak sebelum kita dan saya akan beri quiz lah, soalan Google Form, senang je. Contohnya diberi current liability berapa, current asset berapa, kirakan ni. Alright, itu je lah kot. Ada pertanyaan? Hello. Sir, soalan-soalan dia, soalan-soalan assignment tu Sir akan bagi kat grup ah. Ya, semua bagi kat grup dan masukkan Okay. juga dalam Google Classroom. Memang saya akan beri kat WhatsApp group lah. Sebab kalau Google Classroom ni ada belum, saya masih belum yakin lagi awak tengok sepanjang masa situ kan. Tapi WhatsApp group tu memang handphone awak ke mana-mana kan, dia berbunyi kan. So mesti ada situ. Ada lagi tak pertanyaan? Okey, kalau tak ada kita setakat tu saja. Nanti next class tu barulah ada apa? Due date nanti dulu lah. Next class ni barulah kita ada yang untuk fokus untuk final. Jadi saya pun tengah ni saya pun tengah siapkan uh, awak punya modul buku teks tu. So dalam jangkaan RM25. So awak kena simpan lah untuk dia ada soalan dan jawapan. Okey, itu saja daripada saya. Kalau tak ada apa, boleh awak tanya nanti dalam WhatsApp group ataupun boleh PM tepi ataupun apa-apalah, call ke dan sebagainya. Alright, rasa itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa next Terima slide. kasih Sir. Okay, sir. Bye bye. Thank you. Terima kasih banyak. Kirim salam family awak. Mana punya? Ya Allah.